Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Sekarang ni aku berada di Mitsubishi Motor Malaysia di Johor JB . Jadi aku nak pergi hantar servis kereta. Jadi sementara nak tunggu tu aku nak buat review lah kereta-kereta yang ada kat sini. Dan kebetulan hanya ada Triton saja dekat showroom ni. Jadi kita akan review Triton lah. Dia ada dua, Triton VGT Automatic Premium dengan juga yang ini Triton GT80. Okey. Jadi ini ada dua, jadi aku akan ambil yang paling premium lah. Jadi kalau orang nak tahu tentang Triton VGT Automatic Premium, jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa sebentar lagi dalam YouTube channel Mawi TV. Okay guys, ini adalah Triton GT Premium Automatic. Okay, kalau ikutkan dia ada 4 ke 5 variant untuk Triton ni, tak termasuk Triton yang rendah tu lah. Okay, jom kita tengok kat sini dia punya harga dulu. Okay, ni untuk yang individu, selling price dia 119 dah plus. Okay, dia jadi ni lah, termasuk insurans. Okay, insurans dalam 3,600. Jadi kalau kau ada NCD, dapatlah separuh ni dalam 1,800. Okay, tapi tak, aku tengok dekat laman web harga dia adalah 1,120,000 selepas pengecualian cukai. Jadi aku tak pasti sama ada ni harga yang betul ke tak. Okay, dia hanya ada dua color saja untuk automatic premium ni, iaitu white diamond dengan grey. Okay, grey tu sama dengan yang tu lah. Ni warna putih, aku akan putih. Yang tu adalah yang warna grey. Okey, jom kita tengok dulu di bahagian depan. Okey, ini adalah sebuah kereta yang agak handsome dan tak terlalu membosankan lah pada aku. Dia agak cantik, cuma versi yang atlet tu lebih cantik sebab dia punya grey tu semua warna hitam. Jom kita tengok bahagian depan. Okey, signature Mitsubishi mestilah Dynamic Shield, dengan kat sini dia ada 3 diamond punya logo, agak besar besar gila. Okey, kita tengok kat sini. Okey, lampunya dah menggunakan projector kat sini. Okey, tak LED tapi projector. Kat sini lampu tinggi dia dah menggunakan mentol. Kemudian di bawah ini, okey, kita tengok semuanya adalah lampu mentol. Dia buat dua pasang, jadi signature dia kan. Okey, ini adalah signature dia sebenarnya ni, Dynamic Shield yang silver ni. Alright, tak ada fog lamp kat depan ni. Okey, ni diffuser depan. Okay, warna sebenarnya warna chrome tapi nampak macam hampir dengan warna body lah. Okay, tak ada kamera kat bahagian depan ni. Itu dia punya grill, gunakan honeycomb punya design. Okay, agak tinggi kereta ni. Alright, ini dia punya bahagian depan. Okay, ni dia punya bahagian boot. Okay, agak panjang, ada sedikit curve, bukan curve lah, ada, dia cubalah buat bentuk tu tak terlalu bosan. Okay, kita bagi bahagian, okay, dekat cermin ni. Okay, kat cermin tu nampak macam ada DVR. Dan dia punya lampu tu macam ada auto. Aku baca dalam spesifikasi tak ada. Okay, nanti kita tengok kat dalam. Okay, bahagian tepi. Okay, aku rasa lighting sebelah ni lagi cantik. Kita pergi sebelah sana. Okay, ni bahagian tepi. Tayarnya adalah menggunakan tayar Dunlop 8020. Dia punya saiz tak silap aku yang ini 18 inci. Sekejap aku tengok, ke 17. Ok, kat sini 265 60 R18 dengan 2 tone. Ok, selalunya 2 tone orang akan buat silver hitam, tapi yang ni dia buat silver chrome dengan grey. Jadi agak cantik dan bentuk dia tu aku rasa agak mewah lah untuk sebuah kereta truck pickup. Agak serius cantik, Okey, berbanding yang tu. Okey, yang ini, kalau kau tengok yang ini. Okey, ini versi yang 80 biasa je. Dia punya design simple sangat. Yang ni pada aku sangat cantik.
tengok tu gap antara tayar dan juga tu tinggi. Jadi memudahkanlah urusan untuk korang nak travel, nak pergi masuk hutan ke kan. Okey, ni bahagian tepi dia. Okey, nampak sini dia ada lekuk Okey, nampak dia. Untuk tayar dia punya ni. Kalau tayar tu macam ke tepi sikit, jadi dia buat curve tu. Okey, kat sini pun tak ada lampu. Okey, yang ni dia bagi warna chrome, nampak cantik dengan lampu yang besar ni. Yang ini aku tak pasti sama ada LED ke tak. Mungkin LED dah ni. Okey. Okey, ni side step dia. Serial besar, nanti kita try pijak. Door handle dia dah menggunakan warna chrome dengan ada button ni. Okey, smart entry, ada kunci. Okey, pergi bahagian belakang. Okey, ini dia punya highlight ya. Dia punya turning radius 5.9, antara yang terbaik dalam kelas dia. Okey, ini adalah lampu belakang dia. Okey, lampu belakang ni kalau tengok dari sini sangat cantik, sangat mewah, sangat elegan. Okey, penggunaan warna chrome dan black kat dalam ni menimbulkan aura mewah dan mahal lah. Tapi semua lampunya masih lagi menggunakan mentol kesemuanya. Okey, ni bahagian belakang dia. Okey, bahagian belakang dia besar. Handle pintu ni, handle ni sangat besar. Ada kunci sini, warna chrome. Boleh buka. Okey. Okey, nanti kita test. Okey, kemudian ada side step kat situ. Ni ada sensor undur, ada 2. Okey, kat belakang dia tulis Triton VGT dengan Maybach. Nanti kita tengok enjin dia berapa. Dengan ada logo Mitsubishi. Kat sini ada brake punya lampu Okey, jom kita tengok bahagian dalam. Berat ni, berat, serius berat. Okey, kat sini dia ada tali. Bukan tali lah, ni pakai besi ni, bahan. Okey, ni kalau kau nak letak barang dia rata jadi senang nak letak barang sebab dia rata dan ada gap sikit kat sini. Okey, ruangan ini fully daripada plastik yang agak kasar dia punya rekaan ni. Okey, aku tak pasti jenama lain gunakan bahan apa, tapi okey, yang ini aku rasa tak perlulah terlalu cantik sangat benda ni, kerana ia digunakan untuk letak barang-barang kan. Okey. Alright, dia tutup agaknya. Serius berat. Okey, jom kita pergi bahagian dalam. Okey, dia punya minyak di sebelah kiri sebelah kiri. Besi besi, bukan plastik. Okey, sebelum kita masuk dalam, aku nak bagi tahu kat sini ada smart entry juga yang di sebelah penumpang. Jadi Mitsubishi punya design memang ada 2 belah, bukannya satu lah macam Toyota, dia hanya ada satu bahagian sahaja dia punya smart entry Jom kita masuk dalam. Okey, pintu dia agak berat juga. Okey, ni kawasan pintu dia. Okey, ni semua plastik keras. Okey lah, kau beli truck pickup tujuannya untuk off-road lah kan. Okey, tapi walaupun sekarang boleh digunakan di bandar. Okey, ni ada soft touch sikit. Okey, ni hard touch, semua hard touch. Okey, kat sini ada chrome, kemudian ada piano black. Yang ini hanya auto untuk memandu saja, ada lock kat sini. Chrome dekat sini, door handle. Kat sini ada satu tempat letak air dan mungkin boleh letak barangan, file ke kat sini. Okey, di bahagian tepi ni kau boleh tengok dia punya adjustment dia semua manual. Okey, ini sama juga dengan expander, main gulung-gulung je tu, main pusing-pusing. Jujurnya macam tak minat sangat lah. Okey, ni side step dia, drive bijak. Okey, stabil kukuh. Okey, jadi kalau kau nak naik, kau boleh pegang benda ni dan kau pijak bawah ni. Okey, dan masuk. Dia agak tinggi bib. Okey, lebih tinggi lah, confirm lah daripada expander. Okey, kita belum cerita benda lain lagi, sabar. Ni test naik je.
Okey, dia punya kerusi. Okey, untuk automatic premium ni dah dapat leather seat. Aku lebih suka kalau Mitsubishi bagi expander kerusi macam ni daripada diamond tu. Aku faham diamond untuk expander tu sebenarnya berkaitan dengan diamond ni. Okey, jadi yang ini aku rasa lebih nampak premium, lebih nampak cantik dan tak nampak macam ala kadar lah. Pada aku ni serius cantik, kemas serius. Buat macam ni, hampir macam Toyota lebih kurang. Okey, dekat tepi ni ada pemegang tadi. Okey, kemudian kalau kau tengok sini, okey, kalau kau tengok sini ada apa? Okey, ni aircon dia. Oh, alamak, macam okey, solid cantik. Okey, tak feel murah lah. Cuma atas bawah ni nampak macam sedikit ringan Okey, kat sini ada kawalan side mirror, maksudnya dia boleh lipat auto dari dalam. Okey, start button. Kat sini ada traction control. Ni alarm. Okey, boleh adjust dia punya lampu. Cuma ada satu button kosong ni, aku tak suka sejujurnya. Okey, kat sini adalah pembukaan untuk dia punya minyak. Okey, buka bonet tak adalah sebab bonet kan. Okey, dia nampak macam tak ada perehat kaki. Kat situ macam terlalu kecil dalam 2 inci je untuk kaki. Tak tahu sesuai ke tak. Okey, kita pergi ke, oh baru perasan ni, takut kelupa. Kat sini dia bagi leather. Okey, kat sini serius dia bagi leather. Macam, oh, jarang-jarang lah dapat leather kat area sini. Okey, dari sini kalau kita tengok dia punya handbrake tu munasabah. Aku rasa lagi besar expander daripada yang ini. Okey, jom kita masuk. Okey, kerusi dia hampir menyokong sepenuhnya aku punya paha ni. Aku rasa selesa. Sekejap. Okey, dia punya kawalan kerusi depan belakang ni kat sini bukan seluruh batang ni, dia hanya ini je Alright, jom kita tengok. Okey guys, ini dia punya steering. Tak sama dengan expander, tak sama dengan Outlander. Agak ganas dan agak jantan lah. Okey, dekat sini dia ada leather, balutan leather. Kat sini ada, ini aku rasa untuk multimedia unit. Yang ini adalah untuk cruise control, sama dengan expander. Dia tak ada pedal shift. Okey, dia punya lampu tak silap aku dah auto. Okey, tengok ni, ada tak auto. Okey, tak auto tak ada tulisan auto. Okey, dia manual, bukan auto. Okey, ni dia punya cluster meter sama dengan expander, ada screen tak silap aku 4 inci kat sini. Okey, lebih kurang je nampak dia punya bentuk tu. Okey, kemudian dashboard dia semua hard case. Kemudian semua hard. Okey, kecuali yang ini ada chrome sikit. Okey, ni screen dia tak silap aku 7 inci. Okey, kat sini ada climate control, auto untuk 2 zone tak silap aku ni. 2 zone ke? Okey, dah ada climate control, ada auto lah. 2 zone ni aku tak pasti. Okey, ni aircon dia. Okey, kat sini berderet button yang kosong ni tak function. Okey, aku tak tahu ni untuk apa ni, semua button function dia. Okey, ni hazard light dia. Okey, solid. Ni pun sebenarnya kosong ni. Tak tahulah kalau ada benda kat sini kan. Okey, kemudian ada 12 volt power outlet sini, ada USB. Okey, USB A 1.5 dia punya ni. Okey, kat sini aku tak pasti sama ada dia ada Android Auto, dia ada Android Auto atau Apple CarPlay, tapi setahu aku Mitsubishi dia kalau yang Outlander hanya bagi Apple CarPlay saja. Okey, ni dia punya dashboard. Okey, kita pergi kepada dia punya ni. Oh, kunci Alright, ni dia punya glove box, tak ada damper. Okey, tapi dia ada kunci kau boleh lock kat sini. Okey, cuma tekan button ni saja dia jatuh. Okey, ini bahagian penumpang, sama saja dengan pemandu. Okey, ni tadi nak cerita. Okey, ni dashcam dia. Okey, dashcam dia ni berbeza sikit bentuknya dengan expander, nampak lebih ganas. Okey, yang ni aku dah tengok ada auto ada auto, ada off. Ada auto, bukan day and night. Tapi button ni nampak macam murah. Button ni Okey, kat atas ni okey, tak ada cermin, sama dengan expander. Ini tempat cermin mata. Okey, mungkin silau nak masuk hutan. Okey, ni mikrofon. Kat atas ni ada mikrofon. Okey, ni lampu dia masih lagi mentol. Okey, ni rear. Oh, ni ada kipas. Dia ada aircon belakang lah weh.
Okay, nampak tu. Dia ada blower aircon belakang. Jadi kawalannya kat depan ni. Oh, padu. Okay, nanti kita tengok belakang ada apa. Alright, di bahagian depan ni, ini gear 6 kelajuan automatic. Okay, dia tak guna CVT, dia guna 6 kelajuan automatic. Kalau yang manual pun 6 kelajuan manual. Ada manual juga kat sini. Kemudian kat sini adalah kawalan pemanduan. Sama ada kau nak, okay, nak kat sini dua. Oh, dia tak ada ni lah pilihan. Tak pasti sama ada tak boleh pusing. Oh, okay, boleh. Dia ada pemanduan 2 wheel. Okay, 4 wheel dengan L ni lebih tinggi lah dia punya ni. Dan adalah dia punya sistem tu kan. Okay, kat sini ada hill start assist tak silap aku ni. Okay, kemudian kat sini tak pasti button apa ni. Okay, oh ni mungkin kalau kau berada kat hutan lah ni, ataupun off-road ni kan. Kalau jalan macam ni, maksudnya adalah dia punya function ni. Jadi mungkin dia auto pilih kan untuk korang ni. Okay, ada 2 cup holder kat sini. Handbrake. Okay, lembut handbrake dia. Kemudian kat sini ada armrest yang agak dalam, tetapi boleh slide. Okay, tak boleh slide. Okay, tapi boleh lah macam Vios. Okay, kalau betul-betul memandu. Okay, dapat siku je lah kat sini. Alright. Okay, jom kita pergi ke belakang. Ingatkan aku nanti untuk tengok bahagian engine bay dia. Tapi tak ada button engine bay. Kat mana nak tengok engine bay dia? Tak ada pun buttonnya. Okay, dia punya ni dia boleh still dan teleskopik Okay, sekejap. Okay, dia boleh still. Teleskopik tak boleh. Ya, tak boleh teleskopik, hanya boleh still sahaja. Okay, tempat buka enjin tak ada. Aku tak tahu kat mana. Nanti aku cerita je lah. Okay, sebab tak ada. Okay, sebab enjin ni tak boleh buka. Jadi enjin ni adalah enjin 2.5 liter MyVac turbo dengan 181 PS dan juga 430 tak silap aku, 430 Nm torque. Jadi tak boleh nak buka. Tak tahu dekat mana nak buka dia. Alright. Okey, kat atas ni ada satu benda balik. Benda apa tu? Okey, aku rasa tu dia punya antena. Okey, dia tak guna shark fin. Okay, jom kita tengok bahagian belakang. Okey, bahagian belakang semuanya menggunakan warna gelap. Ada soft touch sikit kat sini. Ada piano black, ada chrome kat pintu. Kemudian ada satu cup holder yang agak besar, boleh masukkan 1.5 liter air ni. Okey, bukaan dia tak terlalu besar kat sini. Okey. Kemudian dia punya kursi ni agak tebal, jadi selesa kalau nak pergi off-road ni. Okey, kecondongan dia ni aku tak tahu boleh ubah tak ni. Ya. Okey, dah fix tak boleh ubah. Jadi macam beza sikit dia punya kecondongan tu. Jom kita masuk. Okay, kerusi ni flat, jadi kalau nak duduk 3 orang aku rasa tak ada masalah dan selesa. Kemudiannya ketiga-tiganya, okey, ketiga-tiganya ada perehat kepala yang boleh dilaras. Okey, dan ada armrest dan 2 cup holder kat sini. Okey, armrest dia tak ada ni lah, dia jatuh. Okey, nampak macam rendah lah, aku rasa macam rendah. Okey, ini apa button ni? Adakah untuk turunkan kerusi? Jom kita try sekejap. Oh ya, yeah, betul. Okey, button ni untuk lipatkan kerusi dia. Okey, ni bahagian belakang lah. Adalah macam-macam ni, aku tak tahu benda apa ni. Okey, jom kita try duduk. Kat belakang ada apa? Okey, tengok bahagian kepala ada sedikit ruang lah. Taklah besar sangat, aku rasa ada dalam 4 jari ni je ruangan dia. Okey, dekat bahagian belakang ni kedudukan kaki boleh masuk ke dalam, tapi tak cukup luas aku rasa. Dan dari segi jarak okey lah, tak adalah terlalu sempit. Kat sini ada satu lubang, mungkin kat sini sepatutnya aircon vent ke apa ke, tapi dijadikan sebagai tempat charge telefon. Ada 2 USB, kat depan ada 1. Ada chrome sikit, cuma dia agak ke belakang ni. Dan ada bonggol yang agak besar kat sini, jadi mungkin yang tengah ni sedikit tak selesa. Poket ni ada, kedua-duanya ada poket. Okey, kat belakang ni tadi aircon vent ni masuk kat sini. Okey, dia masuk depan, dia keluar kat sini. Okey, ya ke ni? Okey, aku tak pasti. Okey, dia punya aircon ni keluar kat sini sebenarnya. Kat sini kau boleh halang lah. Daripada terus direct ke muka kau, dia boleh guna yang ni lah sebagai penghalang dia. Ada kiri kanan, dan kat sini ada
lampu gunakan mentol. Okey, yang ni kau boleh kawal kau punya aircon punya ni, dan ada pemegang yang ada damper. Okey, jadi itu je lah yang ada. Okey, yang ni aku nak tunjuk sikit, dia boleh adjust. Okey, turun naik. Okey, aku rasa dari pemandangan ni nampak macam kereta ni agak selesa. Pemandu aku tak pastilah sebab 4 wheel kan. Dia punya suspension dia semua tu mungkin taklah seselesa kereta, confirm lah. Okey, jadi itu je aku boleh share. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Mahu TV. Assalamualaikum, bye.